Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta mereka yang mengikut Rasulullah SAW hingga ke akhir zaman. Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam siaran langsung Al-Kuliah pada hari ini bersama dengan guru kita Habib Ali Zainal Abidin, pemimpin Majlis Ta'lim Darul Murtada. Dan hari ini Habib akan menyambung surah Al-Kahfi yang telah kita kupas 6 ayat sebelumnya. Untuk tidak membuang masa, kita persilakan Habib meneruskan kupasan. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kelas tafsir kita. Sebelum kita mulakan pengajian tafsir surat Al-Kahfi, bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ilmu yang kita perolehi pada hari ini diberkati oleh Allah dan diilhamkan taufik serta hidayah agar supaya kita semua dapat memahami, menghayati dan mengamalkan insya-Allah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Dalam ayat yang akan kita bahas pada hari ini adalah menyentuh tentang sifat belas kasihan dan juga rahmat kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka jangan-jangan pula engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran. Ayat ini mempunyai makna menghibur akan satu keadaan sedih yang sedang dirasa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan sedih beliau bukan disebabkan oleh kerana ketiadaan harta. Kesedihan beliau bukan disebabkan oleh kerana sakit yang diderita. Kesedihan beliau bukan oleh kerana orang mengganggu kepada beliau. Tapi kesedihan yang menimpa kepada beliau, yang kesedihan itu adalah amat ditanggung berat oleh beliau, adalah berpalingnya pengikut beliau daripada ajakan dan ajaran yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah kepada mereka. Maka itu adalah satu beban yang begitu memberatkan kepada baginda Rasulullah, sehingga beban yang begitu berat itu menyebabkan Allah menurunkan ayat menghibur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat ini Allah berfirman, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Maka jangan pula engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, membinasakan dirimu. Bakhi'un. Bakhi'un mempunyai dua makna. Makna yang pertama, mencelakakan. Makna yang kedua adalah usaha seseorang melebihi daripada kapasiti keupayaannya, kapasiti kekuatannya, kemampuannya. Itu arti bakhi'un. Baginda Rasulullah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula engkau, wahai Muhammad, sampai ke peringkat mencelakakan dirimu, dan jangan pula engkau, wahai Muhammad, sampai kepada peringkat satu usaha melebihi kapasiti kemampuan kekuatan kamu. Yakni baginda Rasulullah berusaha semaksimum mungkin
untuk agar supaya ajaran yang dibawa oleh beliau itu dapat berkesan dan berpengaruh kepada umat yang Nabi sampaikan ajaran kepada mereka. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dihibur oleh Allah ketika mendapati ramai daripada pengikutnya pada waktu itu yang menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mengkaji dalam Quran, banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada baginda Rasulullah. Fala yahzunka qauluhum. Jangan sampai kata-kata mereka itu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, menyedihkan kamu. Jangan kamu sedih kepada apa yang mereka kata, apa yang mereka tuhmah, apa yang mereka cakap kepada kamu. Jangan sedih. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, jangan menyedihkan kamu kekufuran mereka. Yakni dihibur lagi. Mereka kufur, mereka tak mahu dengar, maka jangan kau sedih atas apa yang berlaku kepada mereka. Ini semua bahagian daripada ayat-ayat yang menghibur kepada satu keadaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapati pengikutnya tidak mahu beriman. Mungkin sebahagian orang bila mana berdakwah atau menyampaikan nasihat, orang yang dinasihati itu tak nak dengar, mungkin sebahagian akan mengatakan yang penting aku dah sampaikan. Atau dia tidak merasa susah hati bila mana apa yang disampaikan tak diterima. Atau tidak mempunyai semangat atau keinginan, usaha, tidak putus asa. Macam mana orang yang disampaikan nasihat kepadanya kalau tak nak dengar, menggunakan pelbagai usaha supaya mereka boleh dengar. Baginda Rasulullah tiada yang menyedihkan beliau kecuali berpalingnya umatnya daripada ajakan beliau. Seperti mana tiada yang menggembirakan beliau seperti mana ajakan beliau itu disambut dan diterima oleh pengikutnya. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika menafsirkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menggambarkan bagaimana rahmat dan kasih sayang baginda Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum." Perumpamaan saya dengan kamu, kamathali rajulin istauqada naran. Umpama seorang lelaki yang menyala di hadapannya itu api. Faja'ala al-janadibu wal farash, sehingga itu haiwan kalkatu menghampiri kepada api itu. Dan orang lelaki yang duduk berhampiran dengan api itu menepis kepada kalkatu itu supaya menjauh. Kata baginda Rasulullah, wa ana akhidhum bihujazikum. Saya ini menghampiri kepada api neraka untuk menyelamatkan kamu yang terjatuh daripada jembatan as-sirat, wa antum tatafallatuna minni, dan kamu itu adalah hampir atau terlepas daripada genggaman aku ketika aku hendak menyelamatkan kamu. Hayawan kalkatu itu ketika menghampiri api, kalau tidak dihalang, dia akan terbakar dengan api. Demikian baginda Rasulullah menghampiri kepada api neraka untuk menyelamatkan umatnya daripada jatuh ketika melintasi as-sirat, diselamatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Imam An-Nawawi ketika menafsirkan tentang hadis itu menggambarkan bagaimana rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat, menceritakan tentang satu kisah yang berlaku kepada baginda Rasulullah ketika membaca Al-Quranul Karim, keluhan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa kepada Allah akan sikap umat mereka kepada Nabi mereka. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia, yakni pengikut Nabi Ibrahim. Macam mana ya Allah? Ini berhala menyebabkan mereka tersesat daripada menyembah kepadamu. Yakni ungkapan ini Nabi Ibrahim mengasihani kepada umatnya. Jangan sampai kalau boleh mereka tersesat dengan menyembah kepada berhala, mengeluh kepada Allah. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk.
kalau engkau azab hukum mereka, yakni umat Nabi Isa, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, engkau berhak untuk mengadab kepada mereka. Tapi kalau engkau ampunkan mereka, sesungguhnya engkau adalah maha bijaksana. Demikian kata Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi pun menitiskan air mata. Melihat Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah tentang nasib umatnya. Melihat Nabi Isa mengadu kepada Allah akan nasib umatnya juga yang berpaling daripada ajakan dan ajaran mereka. Nabi pun menitiskan air mata mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan nasib umat beliau. Jibril datang menyampaikan kepada baginda Rasulullah kalau Allah menyampaikan salam dan bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Walaupun Allah Maha tahu kenapa beliau menangis, sebelum menangis pun Allah sudah tahu. Tapi diutusnya Jibril datang kepada Rasulullah dan kisah yang akan disambung sebentar lagi adalah diketahui secara keseluruhannya oleh Allah. Tapi tujuan ini diceritakan oleh Allah sehingga menghantarkan Jibril untuk bertanya supaya kita semua tahu bagaimana keluhan dan juga perasaan yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Jibril bertanya, apa sebab engkau menangis wahai Rasulullah? Baginda pun menyampaikan sebabnya, sehingga pada akhirnya Jibril pun kembali kepada Allah dan Allah pun menghantarkan Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, inna sanurdika fi ummatik. Allah menjanjikan engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, supaya puas hati dan ridha akan apa yang berlaku kepada umatmu. Barulah baginda sallallahu alaihi wasallam gembira setelah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dijelaskan bagaimana tingginya kasih sayang Rasulullah SAW sehingga baginda sanggup menghampiri api neraka untuk menyelamatkan umatnya. Kita berehat seketika dan sambung selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah. Bagi anda yang baru mengikuti siaran pada petang ini, kita meneruskan kupasan dan tafsiran surah Al-Kahfi bersama Habib Ali Zainal Abidin, pemimpin Majlis Ta'lim Darul Murtada. Sebelum kita berhenti rehat tadi, Habib ada menceritakan tentang kisah di mana Jibril berjumpa dengan Rasulullah tentang kesedihan yang dialami Rasulullah. Kita teruskan bersama Habib. Silakan Habib. Bila mana perkara yang memberatkan perasaan dan menyedihkan Rasulullah adalah berpalingnya pengikut Rasulullah daripada ajakan dan ajaran beliau, tak ada perkara yang menggembirakan beliau juga, melainkan melebihi daripada kegembiraan beliau bila mana orang yang diajak dan ditawarkan ajaran beliau menerima kepada tawaran tersebut. Seorang Yahudi yang hidup berjiran di Madinah bersama dengan Rasulullah dan kaum muslimin, yang sedang berada dalam keadaan sakit, sebagai tanda hak menunaikan hak kejiranan, Yahudi yang sakit itu diziarahi oleh baginda Rasulullah. Maka ketika diziarahi oleh baginda Rasulullah, didapati Yahudi itu sedang berada dalam keadaan tenat. Lalu baginda Rasulullah menawarkan agama. Di saat berada dalam keadaan seperti itu, akan berpisah daripada dunia ini, mengambil peluang agar supaya penghujung daripada kehidupannya itu adalah nasib yang membahagiakan kepada orang Yahudi tersebut. Baginda bukan hanya menunaikan hak kejiranan sahaja, tapi menyampaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah. Menawarkan Islam untuk beriman kepada baginda Rasulullah. Yahudi itu yang menyedari akan kebenaran Rasulullah, akan tetapi menolak kerana degil. Dalam saat demikian, si Yahudi yang sakit itu adalah melirik dengan matanya kepada ayahnya, meminta izin agar supaya diizinkan untuk beriman kepada baginda Rasulullah. Ayahnya yang memahami akan isyarat tersebut mengatakan kepada anaknya, "Ati' Abul Qasim." Taatlah kepada Abul Qasim. Maka dia mengucap 2 kalimat syahadat. Tak lama daripada itu, Yahudi tersebut meninggal dunia. Baginda keluar daripada rumah tersebut dengan menitiskan air mata sambil berdoa kepada Allah, Alhamdulillah alladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia itu daripada api neraka.
tangisan gembira kepada orang yang mendapatkan hidayah daripada ajakan Rasulullah. Kegembiraan dan kesedihan itu berterusan bukan hanya di masa hidup beliau. Tidak ada perkara yang menggembirakan beliau, melainkan orang yang diajak kepada ajaran beliau menerima, taat dan patuh. Dan tidak ada perkara menyedihkan kepada beliau, melainkan berpalingnya orang daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka janganlah pula engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran, disebabkan oleh kerana hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tidak dapat memberikan hidayah kepada sesiapa yang engkau sukai, akan tetapi hidayah itu adalah hanya Allah lah yang mampu dan berhak untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik amalannya. Ayat ini yang ketujuh menceritakan tentang hakikat kehidupan di atas muka bumi. Allah berfirman, kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan untuknya. Perhiasan untuknya. Saya ingin mengajak penonton untuk berfikir sejenak tentang sebutan Allah dalam ayat ini, perhiasan untuknya. Bumi Allah ciptakan dan dijadikan di atas bumi perhiasan untuk bumi. Perhiasan untuk bumi itu, di atas bumi ini ada perkara-perkara ciptaan-ciptaan yang menghiasi bumi. Tanpa hiasan itu, bumi tak nampak cantik atau tak elok untuk didiami. Di antaranya adalah tumbuh-tumbuhan, air, udara, kemudian apa saja jenis keindahan yang ada, termasuk hayawan, dan apa saja yang ada di atas muka bumi ini Allah ciptakan perhiasan untuk bumi. Perhiasan untuk bumi, manfaat daripada hiasan itu, bila mana dimanfaatkan hanya setakat perhiasan, maka kembalinya kepada yang dihias sahaja. Seseorang itu bila mana berhias dan ingin nampak perfect dengan hiasan, maka hiasan itu bila mana ditampilkan di hadapan orang lain dan orang lain nampak perfect kepada orang yang berhias, orang yang berhias itu berjaya untuk berhias atau di dalam hiasannya. Tapi orang lain tidak dapat kesan apa-apa daripada perhiasan yang orang itu berhias. Jadi manfaat hiasan itu pada hakikatnya kembali kepada yang berhias. Bumi itu Allah jadikan hiasan untuk bumi. Menunjukkan bahwasanya orang yang terpikat dengan keindahan yang ada pada bumi atau dunia, terpikat kepada perhiasan indahnya dunia itu, dia tak akan dapat apa-apa daripada perhiasan dunia atau bumi itu, karena yang akan dapat manfaat bumi. Bumi dicipta dengan perhiasan supaya nampak cantik. Orang yang melihat bumi cantik, dia pun berjaya menjadikan bumi itu cantik. Yang saya maksudkan adalah orang itu bila mana melihat kepada bumi atau dunia dengan keindahannya, hendaklah tidak berhenti kepada keindahan zahir dunia, tetapi melihat kepada keindahan dunia itu, kepada siapa yang mengindahkan dan apakah tanggungjawab kita kepada dunia yang indah itu. Kalau Allah dalam Al-Quran berkali-kali berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata', kenikmatan ghurur, yang menipu, yang palsu, maksudnya tak kekal. Oleh karena demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat keindahan dunia itu pada hakikatnya adalah kembali kepada dunia, bila mana orang hanya fokus kepada keindahan dunia untuk dunia. Tapi bila mana seorang melihat keindahan dunia kepada yang mencipta dunia dan menjadikan jembatan menuju kepada akhirat, maka dia tidak terpikat dengan keindahan dunia kerana dunianya, tapi dia adalah mempergunakan dunia untuk menuju kepada al-akhirah. Apakah tujuan dunia ini diciptakan oleh Allah dengan perhiasan? Linabluwahum. Untuk kami Allah menguji kepada mereka. Yakni siapa? Manusia. Kami Allah jadikan dunia dengan perhiasan, hayawan, tumbuh-tumbuhan, udara, kekayaan yang ada semua di atas muka bumi ini. Tujuannya untuk menguji kamu, wahai manusia. Untuk menguji kamu, wahai insan. Untuk menguji kamu, wahai anak cucu cicit Adam. Menguji dari bahagian apa? Ayyukum ahsanu amala. Ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya? Siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya? Terbaiknya amal ini boleh nak dikatakan antara orang yang baik dan orang yang tak baik. Maka orang yang baik lebih baik daripada yang tak baik. Satu makna. Makna yang kedua adalah orang yang baik dan orang yang lebih baik. Maka orang yang lebih baik di sisi Allah berbandingkan kepada orang yang baik. Dalam hal ini Allah ingin mengajak kepada manusia supaya bukan hanya meninggalkan atau mengubah diri daripada perkara yang buruk untuk menjadi baik, tapi mengubah diri daripada perkara yang baik untuk menjadi lebih baik. Sebab Allah berfirman, ayyuhum ahsanu. Siapa di antara mereka yang lebih baik daripada yang baik atau lebih baik daripada yang tak baik? Maka dalam hal ini sesuailah dengan apa yang difirmankan oleh Allah, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu di dalam meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya menuju ke perang Badar, satu onta dinaiki 3 orang, di antara seorang daripada mereka adalah baginda Rasulullah sendiri, lalu bergilir satu dengan yang lain, di antaranya Sayyidina Ali bersama dengan Rasulullah. Maka mereka dua sahabat ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hak kami serahkan kepada engkau. Yakni bagian kami menunggangi hayawan itu kami serahkan kepada engkau, supaya engkau sepanjang perjalanan ini menunggangi kuda ataupun onta yang dinaiki, sementara kami ridha berjalan kaki. Demikian kata dua sahabat itu kepada Rasulullah. Kata baginda Rasulullah bersabda, kamu tidak lebih kuat daripada saya, dan saya pun tidak merasa lebih cukup daripada ganjaran daripada kamu. yakni dari segi kekuatan saya lebih kuat daripada kamu, dari segi ganjaran saya pun nak juga ganjaran seperti mana kamu dapat berjalan kaki itu. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba di dalam kebaikan. Demikian keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan hakikat dunia itu dengan perhiasannya yang tidak kekal, Allah sempurnakan, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami Allah akan jadikan apa yang ada di bumi itu, yakni apa saja yang ada di atas muka bumi ini, punah atau sama rata dengan tanah dan menjadi tanah yang tandus dan kering. Inna, sesungguhnya kami Allah, ja'alna, laja'iluna, akan kami jadikan ma 'alaiha, semua yang ada di atas bumi ini, sa'idan, tanpa ada apa-apa di atasnya, bersih, juruza, juruza ini licin, tak ada sama sekali apa-apa di atas muka bumi ini. Dikembalikan kepada ciptaan asal bumi yang tadi Allah dah bagi tahu. Kalau bumi diciptakan oleh Allah dan dijadikan perhiasan untuk bumi, satu masa nanti perhiasan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi ini adalah kembali kepada ciptaan asal dan semula
tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa ada apapun di atas muka bumi ini, hakikat penghujung daripada bumi atau hakikat penghujung daripada dunia yang mempunyai keindahan, yang menipu ataupun yang memikat pandangan orang, hakikatnya akan kembali kepada ciptaan asal tanpa hiasan, sebagai pemberitahuan kalau orang yang hanya terpikat dengan kepada hal keduniaan, pada akhirnya perkara yang memikat itu akan hancur dan sirna. Demikian maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk memahami hakikat kehidupan di dunia ini dan tidak terpikat kepada dunia, dan ini adalah perkara yang amat dikhawatiri oleh baginda Rasulullah. Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, aku tak risau kamu itu hidup miskin. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah antubsata lakumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha faahlakatkum kama ahlakathum. Yang aku risaukan kepada kamu wahai umatku sepanjang zaman, bila mana dibentangkan kepada kamu akan hal keduniaan ini, dan kamu akan berlumba-lumba untuk mendapatkan keduniaan ini, seperti mana dunia ini pernah dibentangkan oleh Allah kepada umat sebelum kamu dan mereka pun berlumba-lumba untuk mendapatkannya, sehingga perlumbaan kamu di dalam meraih dunia ini akan mencelakakan kepada kamu seperti mana perlumbaan ini sudah mencelakakan umat sebelum kamu. Apa yang berlaku kepada umat sebelum kita daripada hal dunia, itu yang dirisaukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku kepada umatnya. Tentunya beliau tidak risau akan satu perkara kecuali perkara itu adalah yang muncul dan akan ada pada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena yang demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada baginda Rasulullah untuk dijadikan batha'a Makkah dhahaban, dijadikan padang pasir di Mekah ini untuk menjadi emas, baginda Rasulullah menolak dan mengatakan, saya ridha untuk hidup satu hari kenyang dan satu hari lapar. Bila mana kenyang saya bersyukur kepada Allah, bila mana lapar saya bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara hal keduniaan ini adalah untuk kita lepaskan diri ataupun menjauhkan diri ataupun kita tidak hendakkan akan dunia. Akan tetapi yang dipentingkan dan diminta oleh kita adalah mempergunakan dunia untuk akhirat, bukan dipergunakan dan dilalaikan oleh dunia. Demikian maksud ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat dan athar disebutkan, ya dunia man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Wahai dunia, siapa orang yang berkhidmat kepada aku, khidmatlah kamu kepada dia. Tapi orang yang berkhidmat kepada kamu, wahai dunia, maka pergunakanlah dia, peralatlah dia, jadikan dia adalah hamba kepada engkau. Demikian makna daripada asar sikap orang-orang yang menyikapi akan hal keduniaan. Kata baginda Rasulullah dalam wasiatnya kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti mana kamu adalah gharibun, seorang asing, ataupun 'abir sabil, seorang yang sedang melintasi jalan, ataupun seorang bermusafir yang akan kembali kepada kampung halamannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Benarlah apa yang diucapkan itu. Sesungguhnya dunia ini akan kembali kepada Allah SWT dalam keadaan yang asal, dan kita juga akan kembali kepadanya seperti mana nasib bumi itu. Kita akan berhenti berehat seketika dan sambung kembali kupasan Habib selepas daripada ini. Silakan. Kembali bersama dalam Al-Kuliah bersama Habib Ali Zainal Abidin. Habib akan menyambung kupasan ayat yang ke-9. Oleh itu saudara, kita silakan Habib. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami, iaitu Allah. Ingatkanlah peristiwa tatkala segolongan orang-orang muda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Lalu kami tidurkan mereka dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka tidur. Permulaan kisah Ashabul Kahfi dimulai untuk menegur kepada mereka yang bertanya, yang tujuan pertanyaannya itu menguji Rasulullah akan kebenaran dakwahnya. Dalam mukaddimah tafsir ini saya kemukakan sebab turunnya Al-Quran atau sebab turunnya surat Al-Kahfi ini, iaitu 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh musyrikin Quraisy untuk menguji Rasulullah, dan di antara pertanyaan itu satu kejadian yang menakjubkan tentang segolongan pemuda yang tidur bertahun-tahun lamanya. Maka oleh kerana kejadian itu adalah satu kejadian yang menghairankan dan pelik, maka mereka pun datang kepada Rasulullah untuk bertanya dengan keyakinan kalau Nabi tak akan mungkin mampu untuk menjawabnya, sebab kejadian itu amat luar biasa, berlaku bertahun-tahun lamanya sebelum Rasulullah, dan tak mungkin Rasulullah akan tahu. Perasaan mereka yang menganggap bahwasanya soalan itu adalah soalan yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala menegur kepada mereka, yakni dengan teguran, adakah engkau menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Sesungguhnya semua ciptaan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya menakjubkan. Bukan hanya kisah Ashabul Kahfi, terdapat pelbagai ayat-ayat yang lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Saya bawa satu contoh yang lebih hebat daripada Ashabul Kahfi, kejadiannya tetapi mirip, yaitu kisah seorang lelaki yang berjalan di sebuah qarya, sebuah perkampungan, lalu mendapati perkampungan itu tanpa penghuni walaupun bangunannya itu ada. Dikatakan dalam tafsir, seorang yang berjalan itu adalah bernama Uzair daripada golongan Bani Israel. Kemudian ketika melihat satu qaryah tadi tanpa penghuni dan ditinggal qaryah itu sekian lama tanpa penghuni, Uzair bertanya, "Anna yuhyillahu hadhil mauta?" Macam mana Allah menghidupkan kembali orang-orang yang mati di tempat ini yang dahulunya penghuni kepada kampung atau rumah yang nampak di hadapan matanya ini tapi tanpa penghuni sekarang. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Allah matikan dia selama 100 tahun, lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah, tapi Uzair dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidur kemudian bangkit, dia masih dalam keadaan hidup, tapi yang mati dibangkitkan adalah lebih hebat berbandingkan kepada orang yang tidur lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'dha yawm.
Ditanya, berapa lama kamu tidur wahai Uzair? Dia kata sehari atau mungkin setengah hari. Dijawab kalau dia tidur selama 100 tahun. Kalau kamu tidak percaya, tengoklah kepada makanan kamu dan juga tengoklah kepada keledai kamu. Uzair ketika berjalan menaiki keledai dan membawa makanan. Didapati keledai yang dinaiki oleh Uzair itu sudah menjadi tulang, tak berkulit dan tak berdaging, yakni keledainya pun mati. Tak ada kulit, tak ada daging, hanya yang ada adalah tulang-tulang keledai, bangkai keledai. Makanan yang dibawa oleh Uzair itu ada bersama di tempat yang di mana Uzair meletakkan itu makanan. Tapi yang menghairankan adalah makanan yang dibawa oleh Uzair yang kebiasaannya makanan itu cepat akan berbau atau busuk atau rosak. Makanan yang dibawa oleh Uzair yang ditinggal 100 tahun oleh Uzair meninggal dunia, makanannya tak berubah, tak busuk, tak rosak, kekal macam tu seperti mana dibawa oleh Uzair. Tapi himar, keledai yang dinaiki oleh Uzair, yang biasanya keledai itu mempunyai usia dan umur lebih panjang berbandingkan kepada makanan yang boleh tahan hanya beberapa lama sahaja, keledainya mati menjadi tulang, menjadi bangkai. Makanan yang dibawa yang sepatutnya cepat untuk rosak, tak rosak. Keledai yang mudah hidup lama, dia menjadi bangkai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Uzair, tengoklah bagaimana keledai itu aku bangkitkan lagi, yakni bercampur tumbuh balik daripada tulang-tulang keledai itu yang dinaiki oleh Uzair, tumbuh daging ditutup dengan kulit sehingga kembali lagi himar itu berdiri dan hidup. Ini adalah satu keajaiban yang lebih hebat berbandingkan kepada kisah atau tidurnya Ashabu Al-Kahfi. Dalam hal ini Allah ingin menyentuh kepada minda kita untuk memahami bahwasanya segala kisah, segala perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kisah Ashabu Al-Kahfi. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu. Mereka Ashabul Kahfi tatkala mereka itu masuk ke gua. Al-Kahfu dalam bahasa Arab gua yang luas dalamnya atau yang lebar. Tapi kalau gua kecil seperti gua Hira itu dinamakan ghar. Ada beza bahasa Arab al-kahfu dengan al-gharu. Al-kahfu gua yang luas atau yang lebar. Kalau al-gharu gua yang kecil seperti gua Hira atau ghar Thur, itu gua Thur di mana baginda Rasulullah bersembunyi di gua tersebut. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini sebutan id awal fityatu, ketika segolongan al-fityah, pemuda-pemuda. Al-fityah disebutkan di dalam Al-Quran menunjukkan golongan orang yang dalam peringkat muda. Dia bukan kanak-kanak, bukan dalam usia tua. Berapakah tua? Di atas 40 tahun. Umur Ashabul Kahfi di antara di bawah 40 tahun tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini dengan sebutan al-fityah, golongan pemuda, untuk menunjukkan bagaimana sepatutnya golongan muda itu hidup dalam keadaan seperti mana Ashabul Kahfi yang tidak terpikat akan keduniaan melebihi daripada keterpikatannya kepada agama yang diyakini oleh mereka Ashabu Al-Kahfi. Mereka Ashabul Kahfi ini adalah golongan pemuda yang hidup mewah. Hidup dengan kemudahan dan kebendaan yang melimpah ruah. Akan tetapi ketika iman masuk ke dalam hatinya dan juga keadaan di sekelilingnya itu adalah persekitaran yang membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka rida untuk meninggalkan apa saja yang mereka miliki daripada kebendaan itu untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi, wallahu alam. Terima kasih Habib. Sudah pasti kita ingin mengikuti perkembangan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Tetapi kita berehat seketika dan Habib akan menyambung semula kupasannya selepas daripada ini. Silakan.
Alhamdulillah, kita sebenarnya berada di penghujung rancangan, tetapi Habib akan menyambung sedikit tentang kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Habib. Mereka Ashabul Kahfi yang lari membawa agama mereka keluar daripada kampung halaman mereka, meninggalkan kemudahan, kemewahan yang mereka miliki semata-mata demi untuk menjaga agama yang diyakini oleh mereka kerana mereka hidup di persekitaran yang menyembah kepada berhala-berhala. Mereka tinggalkan segala kenikmatan dunia yang mereka ada demi untuk menjaga kenikmatan yang hakiki, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kiasan daripada apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, orang yang ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad adalah nabi untuknya. Dzaqa ta'mal iman, dapat merasakan manisnya iman. Iman pun mempunyai kemanisan. Bagi mereka yang mahu untuk mencari kemanisan iman, maka tak akan melepaskan untuk sentiasa menambahkan lagi manisnya iman tersebut. Dalam ayat ini ada dua perkataan yang disebutkan. Satu saya jelaskan, iaitu berkenaan dengan Al-Kahfu, iaitu gua yang luas, dan juga Ar-Raqim. Ar-Raqim dalam ayat yang ke-9 tadi mempunyai pelbagai makna. Yang pertama adalah nama kampung atau lembah di mana gua itu berada, namanya adalah Ar-Raqim. Penafsiran yang kedua Ar-Raqim itu adalah batu tulis yang tertulis nama-nama mereka Ashabul Kahfi terukir di batu tersebut dan diletakkan di tempat di mana gua yang menjadi tempat persembunyian mereka Ashabul Kahfi. Maka itu pun juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam ayat yang ke-9 Ar-Raqim, iaitu berarti satu lembah atau kampung atau kawasan, ataupun nama batu yang tertulis di situ nama-nama Ashabul Kahfi. Mereka Ashabul Kahfi yang keluar daripada kampung mereka dan lari bersama dengan agama yang mereka yakini menuju ke gua. Sampai di gua, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami min ladunka rahmatan, daripada sisimu rahmat, wahayyi lana, dan sediakanlah untuk kami min amrina, daripada urusan yang kami sedang hadapi, rasyada, petunjuk dan hidayah. Maksud ayat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya sebab yang kita ambil untuk sampai kepada matlamat dan tujuan kita melalui sebab, kita tidak bergantung kepada sebab, melainkan bergantung kepada yang menjadikan sebab. Gua itu tempat untuk bersembunyi, yang seseorang bila mana bergantung kepada sebab, masuk kepada gua, dia selamat terus bersembunyi di situ dan tak ada orang yang boleh menjumpai. Tapi bagi orang yang beriman seperti Ashabul Kahfi ini, dia tidak mahu bergantung kepada sebab. Dia ingin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab. Berapa banyak orang yang mengambil sebab, bila mana bergantung kepada sebab, akan diserahkan oleh Allah kepada sebab sehingga tak tercapai apa yang diniatkan melalui sebab. Tapi berapa ramai orang yang walaupun tidak mengambil sebab, bila mana menjadikan sebab itu mengizinkan, akan berlaku apa yang diinginkan. Dalam kisah Siti Maryam alaihissalam, ketika beliau berada di tempat mihrabnya beribadah kepada Allah, Allah mendatangkan makanan tanpa Siti Maryam bekerja mencari nafkah, tanpa orang bawa pun disediakan makanan. Dalam keadaan Siti Maryam itu pun ketika ingin mengambil memakan dan dalam keadaan lapar, Siti Maryam diperintahkan untuk menggerakkan pokok korma, yang pokok korma itu tak boleh untuk bergerak oleh beberapa orang, tapi seorang wanita hamil boleh kasih gerak. Ikut hukum sebab memang tak boleh, tapi yang menjadikan sebab boleh untuk menjadikan segala perkara itu berlaku walaupun di luar kemampuan sebab.
maka digerakkan pokok korma dan pokok korma itu jatuh atau buah korma itu jatuh dan dimakan oleh Siti Maryam. Mereka Ashabul Kahfi walaupun sudah masuk dalam gua berlindung kepada Allah agar supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah menunjukkan bagaimana seseorang itu memahami bahwasanya perkara yang mengembirakan Rasulullah adalah taatnya kita kepada ajaran Rasulullah. Dan perkara yang menyusahkan kepada beliau adalah berpalingnya umatnya daripada mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perlunya kita untuk memahami hakikat kehidupan di dunia itu hanya untuk berlumba-lumba di dalam meraih kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal saleh. Yang ketiga adalah lari membawa iman adalah akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan juga manisnya iman. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan orang-orang yang mendengar, memahami serta berazam untuk mengamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi panduan kepada kita untuk meniti arus kehidupan. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi kupasan Habib Ali Zainal Abidin pada minggu hadapan. Untuk itu saudara, jangan lupa untuk mengamalkan membaca seluruh surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat kerana kita akan disinari cahaya rahmat dan maghfirah hinggalah ke Jumaat pada minggu hadapannya. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Muallim, peace be upon you, truly you are our teacher. Muallim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Oh.